Salam sejahtera, saya Ibu Suzana Anatila selaku moderator bagi forum pada hari ini. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel iaitu Nurul Natasha, Wan Marisa Nabila, Farah Izzati dan Siti Nur Syuhada. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tajuk forum pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang ekonomi bandar. Ekonomi bandar lebih didominasi oleh sektor sekunder, contohnya industri, dan sektor tertiar seperti perkhidmatan. Kini, ekoran daripada pandemik COVID-19, aktiviti ekonomi jelas mengalami kerugian teruk. Kita boleh perhatikan kilang-kilang, pusat penibelah, perniagaan dan sebagainya telah ditutup. Hal ini disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan dan penduduk diminta untuk kekal di rumah. Keadaan ini telah menjadikan penggunaan talian satu keperluan dan bukan lagi pilihan dalam kalangan kita. Pesanan makanan, pengurusan pejabat, pengendalian organisasi dan urus niaga ekonomi semuanya dilakukan secara atas talian. Oleh itu jelaslah bahawa COVID-19 ini memberi impak kepada ekonomi bandar. Hari ini, kita akan mengupas kesan COVID-19 kepada ekonomi bandar, cabaran yang dihadapi dan langkah untuk menangani kesan atau cabaran tersebut. Saya persilakan ahli panel yang pertama, Saudari Nurul Natasha untuk mengupas kesan COVID-19 kepada ekonomi bandar. Terima kasih kepada moderator kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Natasha binti Ala. Hari ini kat metrik di 20185178. Hari ini saya akan mengupaskan beberapa kesan akibat pandemik yang melanda negara kita. Okey, COVID-19 ni bukan saja melanda negara kita tetapi malah seluruh dunia kena ya. Di mana COVID-19 ni memberi tempias ke seluruh dunia. Okey, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO menggelarkan COVID-19 ini sebagai pandemik. Namun, apakah ia memberi kesan kepada ekonomi dunia? Okey, melihat keadaan ekonomi semasa, seakan menampakkan ada kaitan antara pandemik dengan kedudukan semasa ekonomi kita. Menurut pensyarakan Jabatan Sains Aktuari Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Tapah, menelusuri kesan paling ketara adalah perubahan harga minyak mentah dunia. Harga minyak dikeluarkan Macrotrends.com menunjukkan ia didagangkan pada AS $19.69 setong untuk bulan Mei. Ini membimbangkan terutamanya kepada pengeluar minyak dunia. Jika harga terus menurun, ia akan memberi kesan paling mendalam terhadap syarikat minyak di negara kita. Berkemungkinan akan ada pengusaha bungkus atau tutup kedai lebih awal daripada sepatutnya. Terkini RON 97 didagangkan pada harga RM RM1.55 seliter, terendah pernah didagangkan di Malaysia. Okey, menyingkap apa berlaku sekitar 2008 dulu, ketika dunia mengalami krisis kewangan sistemik antarabangsa yang besar dan buruk. Tekanan inflasi yang ketara pada separuh tahun pertama yang mana ketika itu harga minyak menaik amat mendadak. Pada tahun itu juga, minyak mentah dunia didagangkan sekitar AS $99.7 setong. Namun pada 2019, harga minyak dunia menurun kepada AS $61.95 setong. Jadi, apakah persamaan kedua senario ini? Okey, terdapat penurunan harga minyak antara 2019 hingga 2020 yang mana keadaannya sama seperti berlaku sekitar 2008 hingga 2009. Faktor kedua boleh disandarkan dengan kesan pandemik ini terhadap ekonomi ialah kedudukan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Menurut Bank Dunia, KDNK Malaysia diunjurkan pada 4.742% pada 2018. Manakala 4.832% pada 2008. Peratusan seakan sama ini menunjukkan seperti krisis kewangan dunia berlaku setiap 10 tahun. Ya, pandemik belum berlaku pada ketika itu, tetapi kesannya terus dirasakan sehingga hari ini. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, kadar pertumbuhan KDNK Malaysia berada pada sekitar 4.3%
dan Bank Pusat itu turut menyatakan kadar pertumbuhan yang negatif bagi tahun 2020 kesan peningkatan pandemik ini. Okey, kadar faedah tidak stabil, kadar dasar semalaman OPR yang menurun daripada 2.75% pada Januari lalu kepada 2.5% pada bulan Mac. Keperluan Rizal berkanun SPR yang tidak menentu bagi tujuan menyelamatkan kedudukan semasa ekonomi antara faktor yang juga boleh disandarkan antara kesan daripada pandemik ini kepada ekonomi Malaysia, terutamanya ekonomi dunia secara amnya. Okey, seterusnya kerajaan turut memandang serius isu ini di mana sejak bermula Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelbagai insentif yang diberi oleh kerajaan kepada rakyat agar pergerakan ekonomi berlaku seperti biasa. Pakej rancangan ekonomi dibentangkan Perdana Menteri meliputi pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat yang mana jumlahnya peruntukan diberikan sebanyak RM250 bilion khusus kepada rakyat yang terkesan dengan wabak ini. Pakej ini memberi impak kepada rakyat B40, M40, badan bukan kerajaan iaitu NGO, pelajar IPT, pelajar pendidikan institusi tinggi, di mana pemberian internet percuma sepanjang tempoh PKP dan banyak lagi lah. Okey, kenapa kerajaan berbuat demikian? Tujuannya ialah satu, iaitu untuk merancangkan ekonomi, melindungi rakyat dan perniagaan serta memperkukuhkan ekonomi negara walaupun negara kita sedang mengalami pandemik. Okey, bukan kita sahaja yang terkesan dengan wabak ini, penduduk dunia terutama di negara membangun lebih merasa kesannya. Benar, ia satu wabak penyakit tetapi ia bukan hanya menyerang orang yang sakit tetapi turut memberi kesan kepada kita yang sejahtera ini. Kesannya amatlah dirasai segenap pelosok masyarakat dunia, malah ada turut menganggarkan kesan pandemik ini akan terus berlarutan sehingga 2 tahun lamanya. Oleh itu, bersedialah dari sudut kesihatan diri, mental, kewangan yang baik serta hidup bersederhana bagi memastikan kelangsungan hidup terus berlaku. Sekian saja daripada saya. Saya kembalikan sesi ini kepada moderator kita. Terima kasih saudari pengerusi. Saya akan menyentuh dari segi kesan COVID-19 terhadap ekonomi di bandar. Seperti yang kita sedia maklum, bandar merupakan pusat ekonomi sesebuah negara dan penyumbang terbesar dalam KDNK negara seperti yang dinyatakan oleh saudari Natasha sebentar tadi. Apabila kita menyentuh tentang ekonomi di bandar, sudah tentu berkait secara langsung dengan masyarakat yang tinggal di bandar berkenaan. Dalam usaha untuk menangani penyebaran COVID-19, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Realitinya pelaksanaan PKP menjurus kepada kehidupan miskin bandar. Menurut Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, laporan terkini Families on the Edge siri Ogos 2020 yang diterbitkan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan Dana Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA adalah penting untuk memahami realiti kehidupan miskin bandar semasa pelaksanaan PKP di Malaysia. Merujuk kepada laporan tersebut, keluarga berpendapatan rendah amat terjejas dengan realiti kehidupan miskin bandar semasa pelaksanaan PKP. Statistik menunjukkan bahawa 1 daripada 4 ketua isi rumah menganggur semasa pelaksanaan PKP, manakala 31% mengalami potongan waktu bekerja. Akibatnya jumlah pendapatan median bulanan menurun dari RM1,500 Malaysia pada tahun 2019 ke RM1,000 Malaysia pada tahun 2020. Keupayaan golongan tersebut mendepani krisis COVID-19 terhalang disebabkan simpanan yang kurang mencukupi dan akses yang terhad kepada perlindungan keselamatan sosial pekerjaan selain kewujudan individu berkeperluan khas dalam isi rumah seperti keluarga emas, orang kelainan upaya dan pesakit kronik.
Situasi yang lebih membimbangkan adalah hanya 1 daripada 4 isi rumah mampu menyimpan wang semasa PKP. Dan daripada bilangan yang kecil ini, hanya 1 daripada 6 isi rumah mempunyai simpanan yang cukup untuk bertahan lebih daripada 3 bulan. Tambahan pula, golongan wanita sebagai ketua isi rumah berpendapatan rendah paling terjejas sepanjang pelaksanaan PKP. Pada bulan Ogos 2020 yang lalu, Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan bahawa keadaan ini membawa kepada kadar pengangguran yang lebih tinggi. Natijahnya, apabila menganggur, pendapatan isi rumah menurun, perbelanjaan masyarakat juga menurun. Keadaan ini memberi impak secara langsung kepada ekonomi di bandar, khususnya perniagaan, kerana pelanggan yang membeli barangan semakin berkurang. Analogi mudahnya, semakin kurang masyarakat yang membeli pisang goreng, semakin sedikit barangan runcit yang dibeli oleh penjual pisang goreng untuk berniaga. Semakin sedikit barangan yang diborong oleh pekedai runcit, maka ekonomi turut terjejas. Jelaslah bahawa PKP yang dilaksanakan rentetan COVID-19 meninggalkan kesan terhadap ekonomi di bandar apabila masyarakat terpaksa berhadapan dengan kehidupan miskin bandar. Itu saja, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada saudari Syuhada atas perkongsian maklumat tambahan tersebut. Terima kasih kepada pengerusi majlis usaha untuk melindungi dan mencapai keseimbangan antara ekonomi bandar. Berikutkan, COVID-19 ini adalah salah satu cabaran. Ia memberi jaminan keadaan rakyat dan negara akan kembali stabil. Namun, kerajaan baru berdepan cabaran untuk memacu ekonomi rakyat dan mempertahankan integriti negara daripada unsur rasuah serta ketirisan. Ternyata, ekonomi menjadi penentu utama kejayaan pentadbiran baharu bagi merapatkan jurang kaya miskin, bandar luar bandar, antara kaum dan wilayah. Beberapa perkara perlu diperhatikan. Pertama, kerajaan boleh menyemak semula klasifikasi kumpulan pendapatan rakyat, iaitu P20, M40 dan B40 kepada konsep lebih menyeluruh. Klasifikasi sedia ada tidak mampu menterjemah realiti semasa rakyat, khususnya dalam dasar mengagihkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jadi, pentadbiran hari ini perlu memastikan pencapaian dan usaha memerangi rasuah dipergiatkan bagi menjaga integriti negara. Komitmen kerajaan mencipta peluang pekerjaan berkualiti dengan gaji setimpal penting kepada ekonomi kerajaan baru. Kajian Case Action Gallery Guide 2020 melaporkan 64% pekerja Malaysia tidak berpuas hati dengan kadar gaji dan ia peratusan tinggi di rantau Asia. Peningkatan penyertaan pekerja dalam ekonomi GIG dan pekerjaan sendiri, khususnya wanita, dilihat tindak balas kepada masalah kekurangan pekerjaan setimpal. Kajian Research for Social Advancement REFSA mengenai pertumbuhan dan penciptaan kerja untuk belia pada 2019 mendapati wanita berusia 20 hingga 24 tahun bekerja sendiri meningkat kepada 15% pada tahun 2018 berbanding 8% pada tahun 2012, melebihi lelaki sekitar 11% sahaja. Namun, bekerja sendiri tidak menjamin pendapatan stabil. Statistik pencarian untuk pekerja sendiri turun daripada 84 juta pada tahun 2012 kepada RM58 juta pada tahun 2017. Ini mengundang masalah apabila mereka tidak mempunyai simpanan masa hadapan. Walaupun ada sentimen bertukar kejaya bagi mendapat gaji lebih setimpal, tawaran kerja kebanyakannya berkemahiran rendah sederhana dengan pendapatan tiada perubahan signifikan. Pendapatan rendah menyebabkan masyarakat akan terperangkap dalam isu risiko seperti hutang. Baik,
Baiklah, terima kasih Saudari Marisa atas perkongsian tersebut. Seterusnya dipersilakan Saudari Farah untuk mengupas tentang langkah-langkah menangani. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Saudari Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Izzati binti Muhammad Rashid, nombor metrik D20171079537. Saya akan meneruskan dengan langkah-langkah mengatasi kemelesetan ekonomi bandar dalam COVID-19. Antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan adalah seperti yang pertama, dengan merangka dan menjana semula industri perniagaan mereka selepas pandemik COVID-19. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, bagi kebanyakan perusahaan yang dilanda krisis, itu kelangsungan perniagaan menjadi tumpuan utama dan dalam jangka masa yang penting untuk perniagaan kekal mampan. Dalam hal ini juga, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan industri dan perniagaan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk memastikan kemampanan pekerjaan. Seterusnya, langkah-langkah yang boleh dilaksanakan adalah seperti menjalankan perniagaan secara online ataupun atas talian. Pandemik COVID-19 yang berlaku di negara Malaysia ini telah menyebabkan banyak mengenakan sekatan perjalanan dan kawalan pergerakan. Perniagaan online juga semakin hari semakin popular. Di kawasan bandar misalnya, sektor perniagaan kecil adalah satu sektor yang paling terkesan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan. Ini berikutan daripada penutupan bagi sektor sokongan seperti peruncitan dan juga pengangkutan yang menyebabkan kebanyakan peniaga kecil tidak dapat beroperasi dan sekaligus menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Namun, sekiranya komuniti perniagaan kecil ni memanfaatkan sepenuhnya aplikasi digital dalam perniagaan mereka, punca pendapatan mereka tidak begitu terkesan ekoran daripada krisis COVID-19 yang melanda pada masa kini. Selain itu, langkah-langkah lain yang boleh dilaksanakan adalah seperti membuka peluang pekerjaan semula kepada pekerja-pekerja yang telah terkesan dengan COVID-19. Dengan cara ini dapat meningkatkan semula ekonomi bandar. Sekian sahaja daripada saya dan saya berikan kepada Syuhada untuk menyambung langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi kemelesetan ekonomi di bandar. Sekian, terima kasih. Saudari Perusi, izinkan saya membuat sedikit penambahan. Terima kasih. Walaupun ekonomi Malaysia kini berada di landasan yang tepat untuk mencapai pemulihan pada tahun 2021, namun ciri keterangkuman tidak boleh diabaikan sama sekali. Pembangunan dan pemulihan perlu dirasai oleh semua rakyat Malaysia, terutamanya golongan yang miskin, minoriti terasing dan tertindas. Antara langkah lain yang dapat dilaksanakan ialah pertama, kerajaan perlu mengutamakan strategi pemerkasaan ekonomi bagi membina kapasiti golongan berpendapatan rendah dalam mencari peluang pekerjaan. Contohnya, program latihan kemahiran, program pembangunan masyarakat setempat dan kemudahan kredit mikro perlu diperluaskan bagi golongan miskin bandar. Seterusnya, bantuan khas untuk ibu tunggal dan ketua isi rumah wanita perlu ditingkatkan dan diperluaskan. Kerana golongan ini paling terkesan daripada pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Bantuan tersebut penting untuk meringankan beban 32% ketua isi rumah wanita yang menganggur dan 57% yang tidak mempunyai perlindungan sosial pekerjaan. Dengan ini, kerajaan perlu mempertimbangkan polisi sementara, pendapatan asas sejagat atau Universal Basic Income untuk golongan berpendapatan rendah di Malaysia. Polisi ini amat diperlukan demi menjamin pendapatan yang mencukupi untuk semua penduduk Malaysia. Pendapatan tersebut mampu meringankan bebanan mereka dari segi makanan dan barangan keperluan asas sepanjang tempoh kemelesetan ekonomi ini. Pendek kata, sesiapa pun tidak patut ketinggalan dalam arus pemulihan ekonomi Malaysia. Itu sahaja, kembali kepada saudari pengerusi. Memainkan peranan masing-masing.
untuk bersama-sama memulihkan ekonomi negara bagi kepentingan bersama. Sekian saja forum kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.